Selamat sejahtera, nama saya Julius Alex Paul, nombor metrik 197139. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai kursus FCE 3804 iaitu pengalaman awal di sekolah. Sekolah yang telah saya pergi adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Indah yang terletak di Negeri Selangor dan guru pembimbing saya iaitu Puan Selina binti Abu Bakar. Okey, baiklah kita beralih kepada sejarah SMK-SI. SMK Seri Indah telah ditubuhkan pada 1 November 1995. Dengan nama asal sekolah tersebut ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Serdang II. Bermula pada 3 Oktober 1996, nama sekolah tersebut telah ditukar menjadi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Indah, iaitu Cik Genevieve Kong Lan Ho yang merupakan pengetua pertama SMK Seri Indah pada masa itu. Pada tarikh 1 November 1995, beliau telah mengesyorkan nama SMK Seri Indah bagi menggantikan nama SMK Seri Serdang II. Okey, ini adalah infrastruktur sekolah. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat bilik darjah, stor sukan, dewan terbuka, padang sekolah, kantin, bilik guru dan banyak lagi tempat-tempat di sekolah SMK-SI ini. Baiklah, ini adalah visi, misi dan slogan SMK-SI. Visi sekolah ini adalah pendidik berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi bagi sekolah ini pula adalah melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Slogan bagi sekolah ini pula adalah sentiasa berusaha ke arah kecermerlangan 8C, memastikan setiap pelajar menguasai 3M dan celik IT, kegigihan dan kesabaran menjadi tunjang utama, sentiasa awal dan mendahului, dan inovasi dan kreativiti melonjakkan kualiti pembelajaran. Itulah SMK-SI. Okay, ini adalah carta organisasi bagi sekolah SMK-SI, di mana pengetua adalah Puan Rohaida binti Zainal, penolong kanan pentadbiran iaitu Puan Haslina binti Sarong, penolong kanan hal ehwal murid iaitu Encik Abdul Salam bin Daiman, penolong kanan ko-kurikulum iaitu Haja Zalina binti Darus, serta penolong kanan petang iaitu Haja Izzatulolia binti Muhammad Napiah. Baiklah, ini adalah budaya sekolah yang dapat saya perhatikan sepanjang saya berada di sekolah tersebut. Iaitu yang pertama, pelajar datang awal ke sekolah dan mereka solat berjemaah setiap hari. Okay, kelas bermula pada pukul 1 petang dan berakhir pada pukul 6.50 petang. Perhimpunan dijalankan pada setiap hari Jumaat iaitu pada pukul 5.50 petang hingga 6.50 petang. Dan budaya dalam kelas yang dapat saya lihat adalah seperti pelajar memberi salam sebelum PDP bermula dan mengucapkan terima kasih selepas waktu tamat. Seterusnya adalah memakai pakaian sekolah yang ditetapkan. Sebagai contoh, pemakaian baju PJ hanya dibenarkan dipakai semasa ada waktu PJ pada hari tersebut. Selain daripada hari yang mempunyai waktu PJ, mereka tidak dibenarkan untuk menggunakan sebarang pakaian PJ. Baiklah, ini adalah budaya kerja yang dapat saya lihat, di mana pengurusan masa yang cekap dalam kalangan guru-guru, budaya hormat menghormati antara guru dan staf sekolah, amanah dalam menjalankan tanggungjawab, kerja sepasukan dalam kalangan guru-guru, serta etika kerja guru-guru yang cemerlang. Okey, ini adalah Persatuan Ibu Bapa dan Guru, iaitu PIBG, di mana PIBG ni dia berperanan untuk mencari dana bagi kemudahan asas pelajar. Pada waktu PIBG ini, ibu bapa berjumpa dengan pihak sekolah untuk membincangkan mengenai anak mereka.
Yang seterusnya adalah merapatkan silaturahim antara guru dengan ibu bapa dan menjadi orang tengah jika berlaku masalah, iaitu jika pelajar mengalami sebarang masalah, guru-guru yang berada di sekolah akan memberitahu kepada orang tua para pelajar bagi memberitahu masalah mereka hadapi. Okey, ini adalah jawatan kuasa induk PIBG SMK Sri Indah. Penasihat PIBG ialah Puan Rohaida binti Zainal, iaitu pengetua sekolah, yang dipengerusikan oleh Dato' Indra Haji Imran binti Haji Ismail. Setiausaha PIBG pula adalah Puan Nur Hamidah binti Haji Muhammad Yusof serta penolong setiausaha selaku bendahari iaitu Encik Khalid bin Haji Lambang. Okey, ini adalah refleksi terhadap pengalaman di mana padang sekolah iaitu padang sekolah merupakan tempat yang boleh dikatakan selalu dikunjungi di sekolah tersebut disebabkan kelas pendidikan jasmani banyak dijalankan di padang sekolah. Seterusnya adalah pengurusan kejohanan. Pada 2 minggu saya berada di SMK SI, saya berkesempatan untuk mengikuti secara langsung pengurusan kejohanan iaitu merentas desa bagi peringkat sekolah SMK SI. Bagi persekitaran sekolah pula, saya dapat pengalaman yang sangat berharga bagi saya di mana saya dapat didedahkan dengan persekitaran sekolah, dengan budaya kerja, dengan budaya sekolah SMK SI. Okey, baiklah, yang ini adalah refleksi terhadap co-curriculum di mana sepanjang 2 minggu saya hanya berkesempatan untuk memasuki kelab dan persatuan pencinta alam. Okey, ini adalah aktiviti sepanjang co-curriculum dijalankan, iaitu dimulakan dengan senaman pagi dan ini adalah aktiviti semasa perjumpaan kelab dan persatuan pencinta alam, pelantikan AJK dalam kalangan pelajar serta perbincangan aktiviti tahunan. Jika kita lihat pada gambar pertama itu adalah perbincangan aktiviti tahunan yang sedang dijalankan oleh pelajar dan guru SMK SI. Gambar kedua pula adalah sesi senaman pagi yang diketuai oleh pelajar-pelajar SMK SI itu sendiri. Okay, baiklah, ini adalah refleksi terhadap proses pembelajaran dalam dan luar bilik darjah. Ini adalah aktiviti semasa kelas, iaitu seperti menyalin nota, sesi soal jawab antara guru dan murid, serta aktiviti pendidikan jasmani, iaitu aktiviti fizikal yang berlaku di luar bilik darjah. Okay, ini adalah kebaikan daripada aktiviti yang dijalankan. Pelajar memberi maklum balas yang baik kepada cikgu. Ini membuktikan berlakunya respon antara cikgu dan pelajar. Seterusnya berlaku komunikasi antara guru dan pelajar serta aktiviti dilakukan dengan cara yang betul, iaitu sebelum melakukan aktiviti pendidikan jasmani, guru mengarahkan pelajar untuk melakukan pemanasan badan terlebih dahulu. Antara kelemahan yang dapat saya lihat semasa aktiviti kelas, iaitu yang pertama adalah peralatan yang tidak lengkap. Semasa aktiviti pendidikan jasmani, banyak peralatan yang tidak mencukupi dan tidak lengkap di SMK SI ini seperti kekurangan bola, ketiadaan gelanggang untuk bermain. Seterusnya adalah masa yang tidak mencukupi. Serta pelajar tidak memberi perhatian dan respon di dalam kelas. Baiklah, yang seterusnya adalah kemudahan ABM dan BBM, iaitu alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar. Yang pertama adalah bahan fotokopi yang digunakan oleh guru-guru untuk memberi nota kepada pelajar. Seterusnya buku rujukan dan buku latihan
yang digunakan oleh para pelajar bagi mendapatkan maklumat yang lebih banyak mengenai tajuk yang sedang belajar. Seterusnya, bahan daripada internet. Bahan daripada internet ini adalah bahan yang digunakan oleh guru-guru untuk menyampaikan pembelajaran pada waktu kelas. Seterusnya, peralatan sukan yang sesuai. Semasa aktiviti pendidikan jasmani, peralatan yang sesuai adalah seperti bola yang digunakan untuk bermain bola sepak pada pengajaran di dalam kelas. Okey, kesimpulannya adalah pengalaman awal di sekolah memberi gambaran untuk menjadi seorang guru di sebuah institusi dan memberi impak yang penting dalam menguruskan tugas sebaik mungkin. Seterusnya, peranan persatuan ibu bapa dan guru memainkan peranan yang penting dalam memastikan aktiviti di sekolah berjalan lancar dan meningkatkan kemudahan yang sedia ada bagi kemudahan pelajar itu sendiri, iaitu anak-anak bagi para ibu bapa. Seterusnya, semua refleksi yang telah dinyatakan membuktikan pihak sekolah menggunakan teknik pembelajaran yang baik dalam mendidik para pelajar. Seperti yang saya bagi tahu pada refleksi tadi, terdapat kebaikan dan kekurangan yang terdapat pada sekolah tersebut. Namun, kekurangan tersebut perlu diperbaiki dan kelebihan tersebut perlu diteruskan dan perlu ditingkatkan bagi melahirkan pelajar-pelajar yang lebih berkualiti bukan saja pada masa kini, juga pada masa akan datang. Okey, sekian saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.